Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini kita kembali lagi dengan kelas bahasa Melayu. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini iaitu kerjasama membawa keceriaan. Baiklah, sebelum kita pergi kepada aktiviti seterusnya, mari kita ketahui objektif PDPR kita pada hari ini. Objektif kita pada hari ini iaitu cikgu mahu kamu semua dapat menulis peribahasa menggunakan tulisan berangkai dan memahami maksudnya. Maksud peribahasa. Okay, aktiviti yang kita akan lakukan pada hari ini. Yang pertama, kita akan membuat teka-teki peribahasa. Yang kedua, kita akan mencari peribahasa berdasarkan gambar yang cikgu tunjukkan. Yang ketiga, kita akan Baiklah, murid-murid, mari kita pergi kepada aktiviti yang pertama, iaitu kamu perlu teka perkataan yang sesuai berdasarkan gambar yang cikgu tunjukkan. Okey, mari kita lihat gambar yang pertama, iaitu ada katak dan tempurung. Okey, berdasarkan gambar tersebut, sudah tentu perkataan yang sesuai dalam tempat kosong ini ialah katak. Namun, apakah maksud perkataan ini? Perkataan ini merupakan peribahasa, iaitu susunan kata dalam bentuk kiasan dan berlapik yang mempunyai pengertian atau maksud tersirat. Jadi berdasarkan peribahasa yang pertama ini, bagai katak di bawah tempurung bermaksud seseorang yang takut untuk melakukan perubahan dan menyebabkan dirinya berada ketinggalan daripada orang lain. Dan jika seseorang seperti ini, bagai katak di bawah tempurung, dia akan jadi seseorang yang takut untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran dunia luar sebab dia hanya mahu berada dalam zon selesa sahaja. Okay, itu yang dimaksudkan dengan peribahasa, maksud peribahasa yang pertama. Okay, mari kita lihat peribahasa yang kedua. Di sini ada gambar seorang membawa payung dan keadaan hujan. Okay, pertama sediakan apa? Sediakan payung sebelum ribut. Salah. Sebelum hujan. Kalau ribut, kita mana boleh lakukan apa-apa aktiviti di luar. Okey. Apakah maksud peribahasa yang kedua ini? Iaitu kita perlulah menyediakan perancangan awal sebelum melakukan suatu perkara. Sebab apa? Sebab kita haruslah berhati-hati sebelum melakukan suatu tindakan. Jika kita melakukan tindakan tersebut secara tergesa-gesa, sudah tentu akan memberikan kesan buruk kepada diri kita. Itu yang dimaksudkan dengan peribahasa yang kedua. Okey, kita pergi kepada peribahasa yang ketiga. Okey, jika kamu lihat ada gambar kucing dan anjing. Sudah tentu perkataan yang sesuai ialah bagai kucing dengan anjing. Okey, apakah maksud peribahasa ini? Maksud peribahasa ini ialah seseorang yang suka bertengkar antara satu sama lain. Kita akan gelar situasi tersebut sebagai, kita akan gambarkan situasi tersebut dengan peribahasa ini, iaitu bagai kucing dengan anjing. Baiklah, peribahasa yang keempat. Okey, jika kamu lihat pada awalnya filem tersebut hanya ada beberapa keping sahaja, tapi setelah berapa lama semakin banyak keping shilling yang dimasukkan dalam satu botol penuh. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan peribahasa berdasarkan gambar tersebut? Okey, jika kamu lihat ada pertambahan. Kita akan mulakan dengan sedikit dahulu. Sikit-sikit, lama-lama menjadi bukit atau gunung. Mana paling sesuai? Bukit. Okey, peribahasa yang keempat ini bermaksud
Jika kita menyimpan pada awalnya, maka pada akhirnya kita akan mendapat untung yang banyak ataupun hasil yang berganda-ganda. Itu yang dimaksudkan dengan peribahasa sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Okey, sekarang kamu sudah fahamkan tentang peribahasa dan peribahasa ini menggambarkan suatu situasi ataupun sikap seseorang. Okey, mari kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya. Akan membuat tulisan berangkai. Aktiviti seterusnya iaitu cikgu mahu kamu cari peribahasa yang terdapat dalam gambar ini. Tapi sebelum itu, mari kita baca situasi yang terdapat dalam gambar ini. Tajuknya iaitu kerjasama membawa keceriaan. RSK Seri Astana mengadakan aktiviti gotong royong sempena bulan kebangsaan. Ibu bapa hadir untuk menceriakan kelas anak mereka. Seperti yang kami lihat, terdapat seorang pemuda yang memakai kemeja dan seorang wanita yang memakai hidung berwarna biru jambu. Dan kedua-dua orang ini merupakan ibu bapa kepada murid yang terdapat dalam kelas tersebut. Dan mereka melakukan kerja-kerja keceriaan seperti menampar poster, memberikan pendapat tentang poster yang ditampal dan sebagainya. Okay. Jika kamu lihat, cikgu telah siapkan lukisan dan gariskan ketiga-tiga kotak tersebut. Namun, apa yang terdapat dalam kotak tersebut? Di dalam kotak tersebut merupakan peribahasa. Jadi, di sini ada 3 peribahasa yang kamu perlu ketahui iaitu bulakang parang, kalau diasah lagikan tajam. Yang kedua, biar putih tulang, jangan putih mata. Yang ketiga, bersatu tidak teguh, bercerai kita roboh. Pertama sekali, kita akan mencari makna bagi peribahasa iaitu bulakang parang kalau diasah lagikan tajam. Okay, jika kamu lihat, cikgu telah sebutkan dengan gambar parang dan juga pengasah. Kenapa cikgu sebutkan? Supaya cikgu mahu kamu tahu bahawa belakang parang ini kumpul. Jadi, ketika digunakan pengasah parang, sudah tentu belakang parang tersebut juga boleh menjadi tajam. Begitulah juga dengan situasi jika kita berusaha dengan gigih, kita pasti akan berjaya. Seperti yang kami ketahuilah, kalau kita melakukan sesuatu itu dengan bersungguh-sungguh, penuh semangat, kita pasti menjadi seorang yang berjaya. Okay, mari kita tengok contoh ayat daripada peribahasa belakang parang diasah lagikan tajam. Okay, cikgu baca ya. Walaupun kurang cerdik, tetapi jika rajin membuat latihan dan ulang kaji, kita pasti akan memperoleh kecemerlangan kerana belakang parang diasah lagikan tajam. Okay, sekarang kami jelaskan tentang penggunaan peribahasa yang pertama. Yang kedua, peribahasa biar putih tulang, jangan putih mata. Putih tulang di sini bermaksud seseorang yang sanggup berkorban nyawa untuk mempertahankan maruahnya. Dan yang kedua, jangan putih mata bermaksud seseorang yang malu ataupun tercela kerana terlepas peluang akan satu perkara. Dan kedua-dua perasaan ini telah menunjukkan maksud iaitu lebih baik mati daripada menanggung malu atas sesuatu yang tidak dapat dimiliki. Seperti juga perjuangan prajurit-prajurit yang terdahulu yang sanggup berkorban demi mempertahankan negara kita daripada ancaman musuh.
Okey, mari kita lihat contoh ayat daripada peribahasa sebentar tadi. Mereka sanggup berjuang mati-matian untuk kemerdekaan negara kerana biar kita tenang jangan seperti mereka. Yang ketiga, peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Peribahasa yang pertama, bersatu kita teguh bermaksud persefahaman akan menjadikan kita lebih kuat dan kita tidak boleh dikacau oleh anasir luar. Sebab kita percaya kepada seseorang tersebut ataupun satu kumpulan. Dan pasal yang seterusnya bermaksud jika kita sedang dalam perbalahan akan menyebabkan perpecahan. Jadi daripada frasa-frasa tersebut telah mengumpulkan maksud, iaitu sekiranya kita bersatu dan bekerjasama, maka kita akan berjaya. Mari kita lihat contoh ayat daripada peribahasa tersebut. Rakyat Malaysia perlulah bersatu padu demi kemakmuran negara. Kerana bersatu padu kita teguh, bercerai kita roboh. Okey, sekarang kamu jelas tentang ketiga-tiga penggunaan peribahasa tersebut.
Mengetahui cara untuk menulis huruf dalam tulisan berangkai. Sekarang cikgu akan terangkan bagaimana kita akan cantumkan setiap huruf tu menjadi satu perkataan dalam tulisan berangkai. Okey, yang pertama kita akan buat perkataan bersatu. Okey, macam mana membuat perkataan bersatu? Pertama sekali kamu buat huruf B besar. Seperti biasa. Okey, kemudian kita tulis huruf I kecil. I kecil tidak bercantum dengan B besar. Dan kamu tulis R seperti ini. Okey, pertama, start daripada I di sini. Okey, kamu tarik ke atas, kemudian tarik lagi ke tepi dan buat lagi satu simpul ke bawah. Okey, itu untuk huruf A. Sekarang kita buat huruf S. Okey, bagaimana untuk buat huruf S? Pertama sekali kita buat satu palang di sini, kemudian kita buat simpulan kecil. Okey, membentuk S. Kemudian kita teruskan untuk buat huruf E. Okey, tengok balik. Okey, daripada simpulan tu kita buat huruf S. Kita masukkan ke sini jadi huruf E. Kemudian kita buat huruf T. Kita tarik ke atas dan kita buat seperti ini. Okey, macam L. Kemudian kita letakkan tanda palang. Okey, di situ kemudian huruf U. Okey, ini merupakan cara kita menulis perkataan bersatu. Ada huruf P, E, R, S, A, T dan U. Sekarang kita buat perkataan padu. Okey, macam mana membuat huruf kecil P? Okey, seterusnya kita buat perkataan padu. Macam mana membuat huruf kecil P? Kita buat P macam biasa, P kecil. Okey, ada ekor di bawah. Okey, kamu bayangkan di sini adalah garisan. Okey, garisan. Okey, kita buat garisan macam tu. Kemudian macam mana kita buat huruf A? Okey, kita buat huruf A macam tadi juga. Ada macam ni. Okey, ada persilangan. Okey, buat balik dari P ini. Okey, kita buat macam ni. Kita silang di dalam A. Kemudian kita teruskan dengan huruf D. Macam mana buat huruf D? Kita buat macam huruf A juga. Okey, kita buat macam huruf A juga. Huruf A. Sekejap. Okey, sekarang kita buat perkataan padu. Okey, sama juga P dia perlulah di bawah, ekornya perlulah di bawah garisan. Okey, kita akan buat macam ni. Okey, buat P macam biasa. Okey, kemudian kita buat A macam tadi. Okey, cikgu tunjukkan balik. Kita buat P macam biasa dan kita buat A. Okey, kita masukkan satu garisan dalam A, kemudian membentuk simpulan. Dan kita buat D. Macam mana membuat D? Kita buat A dahulu. Seperti huruf A, ada tiang di atas. Kemudian kita putar balik ke bawah dan kita buat huruf U. Okay. Baiklah, tugasan pada hari ini iaitu kamu perlu hasilkan sebuah kad peribahasa. Macam mana buat kad peribahasa ni? Pertama, kamu perlu letakkan peribahasa. Ataupun kamu perlu tuliskan peribahasa dengan tulisan berangkai. Kemudian, kamu perlu nyatakan maksud bagi peribahasa tersebut. Okay.
Kad peribahasa ini kamu boleh hasilkan mengikut kreativiti masing-masing. Tidak semestinya seperti yang cikgu tunjukkan. Sebab cikgu akan nilai berdasarkan kreativiti kamu dalam menghasilkan kad peribahasa dan juga kegemasan tulisan berangkai bagi peribahasa yang telah kamu tulis.